Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kelas online kita hari ini, kita akan belajar cara menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama iaitu SN bagi janjang aritmetik. Okey, dalam buku teks KSSM Form 4 muka surat 133 ditunjukkan kaedah didaksi luas segi 4 untuk terbitkan rumus SN. Tapi apa yang cikgu nak tunjukkan dalam video cikgu kali ini adalah kaedah alternatif. Okey, kaedah lain yang kami gunakan dalam kelas untuk terbitkan rumus SN. Okey, kami masih juga menggunakan rumus TN, okey, rumus sebutan ini untuk mendapatkan rumus SN. Cuma kita tak pakai kaedah didaksi luas segi 4. Kita gunakan kaedah cucukkan nombor. So, kita mulakan dengan ulang kaji dulu rumus TN, yang mana TN ini rumusnya adalah A tambah N tolak 1D. Dan bila kita hasilkan suatu cucukkan nombor yang tak diketahui, kita boleh naming dia sebagai T1, T2, T3, T4 dan T5 dan seterusnya lah. Okey, kita tahu cucukkan nombor ni dia tak akan berakhir. Dia boleh sampai infinity. Okey, T1 kita kenali dia sebagai sebutan pertama. Jadi value dia adalah A sahaja untuk T1. Okey, T1 value dia adalah A sahaja. Kenapa A sahaja? Okey, yang ni pun dalam bentuk revision juga. Sebab bila awak gunakan rumus TN, awak masukkan sebagai T1, awak akan dapat A tambah N, awak adalah 1. So 1 tolak 1D, awak akan dapat A tambah 1 tolak 1 adalah sifar. So sifar D, yang mana sebarang nombor bila didarabkan dengan sifar, nilainya adalah sifar. So di akhirnya awak akan dapat A sahaja. Sebab tu A ini kita kenal dia dalam janjang aritmetik sebagai sebutan yang pertama. Okey, ini reason dia. Dan T2, T3, T4, T5 semua boleh dapat dengan menggunakan rumus TN. Okey, daripada mana datangnya SN? SN tak akan bermula dengan S1. SN akan mula dengan S2. S2 bermaksud hasil tambah 2 sebutan pertama. Kalau hasil tambah 1 sebutan pertama, maksudnya awak terus ambil A. Sebab sebutan pertama tak tambah dengan apa-apa pun. Okey, dia akan bermula dengan S2. Okey, S2. S2 maksudnya T1 tambah T2. Okey, T1 tambah T2 itu maksudnya S2, hasil tambah 2 sebutan yang pertama. Dan kita dah tahu T1 adalah A. Okey, A. T2 kalau kita masukkan balik kita punya rumus, A tambah N tolak 1D, kita akan dapat N ini kita gantikan dengan 2 sebab dia term yang kedua. So A tambah A tambah 2 tolak 1D, dan kita akan dapat 2A tambah, okey, 2 tolak 1D sama dengan 1D lah. Okey, kalau kita buat dalam rumus, kita akan dapat 2A tambah N tolak 1D. Yang kedua ni cikgu cuma nak tunjukkan bila awak masukkan T2. Okey, tu beza dia lah dengan T1. T1 kita dah concludekan di sini. Okey, untuk T2 ini adalah dia punya rumus kalau awak nak cari T2. Okey, 2 tolak 1 sebab N kita 1. Tapi let's say sekarang ni kita tak nak gunakan 2 tolak 1 ini. Okey, kita abaikan dia. Okey, kita abaikan dia sebab kita nak terbitkan rumus. Okey, kita terbitkan rumus, jadi kita akan guna pakai apa rumus yang kita ada. Okey, so kita padam dia. Jadi yang kita dapat sekarang adalah 2A tambah N tolak 1D. Untuk kita terbitkan rumus, selalunya kita akan try and error. Kita akan cuba jaya tau, untuk kita dapatkan rumus apa yang kita boleh pakai, yang mana bila kita apply rumus tu, apply lah dekat sebutan yang keberapa, hasil tambah berapa sebutan sekalipun, kita akan dapat jawapan yang betul. Okey, so untuk kita test rumus ni, kita kena bina cucukkan nombor yang real. Okey, contoh kita buat cucukkan nombor kita 1, 3, 5, 7, berapa? Kita buat sampai T5 kan.
So 9. Okey, kalau tengok dekat sini, kita punya jujukan nombor. Okey, ni konsisten dia ada beza sepunya yang sama, iaitu 3 tolak 1 2, 5 tolak 3 2. So kita keluarkan A dia. A adalah 1. Dia punya D adalah 3 tolak 1. Term yang kedua tolak term yang pertama, kita dapat 2. So A adalah 1 dan D dia adalah 2. Jadi kita akan guna jujukan nombor ini untuk cek sama ada rumus yang terhasil sesuai ataupun tidak. Okey. So kita cuba untuk S2. S2 adalah T1 tambah T2. Secara directnya, bila kita ada kita punya jujukan nombor, okay, bila kita buat S2, maksudnya kita akan tambah T1 tambah T2 kan. So T1 tambah T2. Sekarang kita akan pakai jujukan nombor yang sebenar untuk kita compare berdasarkan rumus. Okey, so kita cuba tambah dulu. 1 tambah 3, 1 tambah 3, kita dapat 4. Okey, sekarang kita cuba pakai rumus. Kita dapat deduct tadi, S2 sama dengan 2A tambah N tolak 1D. Jadi kita cuba gunakan rumus ini untuk dapatkan S2. Okey, 2 darabkan dengan A kita adalah 1 tambah, okey, N kita sekarang adalah 2 sebab S2. Okey, so 2 tolak 1 D. Okey, so 2 darab 1 dapat 2. 2 tolak 1 1 D kita adalah, cikgu tak masukkan D pula. Okey, D kita 2. D kita adalah 2. So 2 tolak 1 dapat 1. 1 darab 2 kita dapat 2. So kat sini kita ada 2 lah. 2 tambah 2 kita dapat 4. C sama. Dengan menggunakan rumus yang terhasil dan juga secara praktisnya dalam satu jujukan nombor yang sebenar, memang kita dapat nilai yang sama. Okay, jadi kita akan cuba gunakan rumus yang sama untuk kita cari S3, S4, S5. Kita cuba dengan menggunakan rumus yang sama ni. Sebab kita dapat conclude tadi, bila kita pakai rumus ni, ya betul kita dapat S2 sama. Jadi kita akan cuba gunakan S yang sama. Kita andaikan ini adalah rumus untuk Sn kita. Okey, kita andaikan dia. Jadi cikgu highlight sebab kita akan pakai untuk kita test 2-3 kali dapat ataupun tak. Okey, so kita nak test untuk yang mana? Kita test untuk S3. Cikgu akan buat sebelah-sebelah sebelah-sebelah, maksudnya macam ni. Okey, kita cuba untuk S3. Kita tahu S3 adalah T1 tambah T2 tambah T3. Hasil tambah 3 sebutan pertama. So kalau kita ikut berdasarkan jujukan nombor yang sebenar, okey, berdasarkan jujukan nombor yang sebenar, S3 maksudnya S3 sama dengan T1 tambah T2 tambah T3. Okey, so 1 tambah 3 tambah 5, itu maksud dia. 1 tambah 3 tambah 5, 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9. So kita expect bila kita pakai rumus Sn yang kita dapat ini, kita mesti dapatkan 9 juga. Okey, so kita cuba guna rumus Sn. 2A kita adalah 1 tambah N kita sekarang 3. So 3 tolak 1. Okey, D kita adalah 2. So dapat ataupun tidak? Sini 2 tambah 3 tolak 1 2, 2 tolak 2 4. So kita dapat 6. Tak sama. Sepatutnya kita kena dapat 9. So tak sama kat sini. Terkeluar pula frame. Tak nampak tak? Tak sama. Okey. Kita cuba pula untuk S4 dan S5. Lepas tu kita akan tengok dekat mana yang tak sama, kita akan banding beza. Okey, kita cuba untuk S4 pula. S4. Okay, S4, kita kira dulu S4 secara jujukan nombor sebenar. Dengan menggunakan jujukan nombor yang sebenar, S4 adalah T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Okey, so T1 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Okey, so 9 tambah 7 kita dapat 16. Jadi 16
Okey, so kita pakai rumus untuk dapatkan S4. Rumus adalah 2A tambah N tolak 1D. Rumus yang terhasil buat masa ni. So 2A kita 1 tambah N kita adalah 4 tolak 1, D kita adalah 2. Okey, so kita buat kurungan untuk D, menunjukkan dia adalah darab, proses pendarapan. So 2 tambah 4 tolak 1, 3 darab 2 dapat 6. So kita dapat 8. Again, tak sama. See? Tak sama. Okey, kita test untuk S5. Bila kita test untuk S5 nanti, kita akan dapat satu macam mana kita kata? Kita akan dapat satu trend. Kita akan dapat satu trend. Kalau student cikgu suka panggil, dapat pola. Okey, S5. Buat S5, kita akan kira secara jujukan yang sebenar dulu. S5. So S5 maksudnya T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5. Okey, tak muat. Cikgu tak bawah tambah T5. So maksudnya 1 tambah 3 tambah 5, ini ikut jujukan bawah, tambah 7 tambah 9. So sini akan dapat 9 tambah 16, kita dapat 25. So kita expect kita punya hasil tambah 5 sebutan pertama akan dapat 25. Mesti by this time korang dah rasa tak dapat juga kan. 1, okey, tambah 5 tolak 1, and then D kita adalah 2. Jadi sini kita akan dapat 2 tambah 5 tolak 1 dapat 4. 4 darab 2, 8. So sama dengan 10. Okey, so sini 10. Jawapan sebenar 25. So tak sama lagi. Okay, kita akan tengok dia punya trend. Sekarang kita akan tengok trend dia. Okey, sekarang kita akan cuba cari faktor. Okey, cari faktor yang mana bila kita kalikan nanti, kita akan dapat alter jawapan yang kita dapat ni supaya sama dengan jawapan yang sebenar. Okey, kita nak cari faktor tu. Kita cuba bahagikan. Okey, 9 bahagi 6. Kita akan dapat 3/2. Jadi di sini cikgu conteng 3/2. Okey, 3/2 sebagai dia punya faktor. Cuba kita try 3/2 ni sekarang kita darabkan dengan semua ni. Kita dapat tak jawapan 9? Okey, 3/2 ni kita cuba darabkan dengan semua ini. Kita tahu ini adalah daripada rumus 2A tambah N tolak 1D. Okey, kita tengok dapat ataupun tidak. Okey, kita cuba So kita masukkan 3/2. Kita darabkan semula dengan 2 darab 1 tambah 3 tolak 1 darab 2. Kita try dapat ataupun tidak jawapan dia 9. Kalau dapat maksudnya kita punya faktor tu betul. Okey. So kita cuba buat kurungan 3/2. Allah, salah pula. 3/2 and then darabkan dengan 2 darab 1 and then tambah 3 tolak 1 tutup 2. Okey. Dapat 9. So kita dapat jawapan yang sama, 9. Okey, kita test yang sama untuk S4. S4, okey, 16 cuba bahagi dengan 8. Jadi kita dapat dia punya faktor dia adalah 2. So kita keluarkan 2. Darabkan semula dengan kita punya rumus. Okey, 2 darab 1 tambah 4 tolak 1 darab 2. Kita dapat tak jawapan dia 16. So 2 dan kurungan 2 darab 1 tambah 4 tolak 1 darab 2. Okey, so dapat 16. Dapat jawapan yang sama. Kita dah start nampak trend kat sini. Kita pergi ke S5. Kita pergi ke S5 untuk proof kita punya trend. Okey, kita pergi ke S5. Kita buat kaedah yang sama untuk cari faktor. So 25 kita bahagi dengan 10. Kita dapat 5/2. Okey, jadi 5/2 sekarang 5/2. Okey, 5/2 kita darabkan dengan keseluruhan dalam rumus. 5 tolak 1 darab 2. Okey, so kita akan dapat yang sama ataupun tidak. Kita cuba test. Dalam kurungan 5/2. Kita tutup kurungan 2 darab 1 tambah 5 tolak 1 darabkan dengan 2.
So kita dapat 25. Okey. Jadi kita dah start dapat jawapan. Bila kita dah start dapat jawapan dan kita perhatikan ada faktor keluar dekat sini untuk S3, S4 dan S5. Okey, kita bandingkan dengan kita punya rumus teori yang asal. Okey, kita bandingkan dengan rumus teori yang asal. Okey, kita bandingkan dengan rumus yang asal. Yang ini adalah 2A. Okey, yang ini adalah A. Yang ini adalah 1. Okey, biasalah yang ini adalah D. Sama juga, ini adalah A, ini adalah D, ini adalah A, ini adalah D. Jadi semua ni adalah dalam rumus 2A tambah N tolak 1D. Okey, 2A tambah N tolak 1D. 2A tambah N tolak 1D, 2A tambah N tolak 1D. Dan kalau kita perhatikan dekat sini, N, ini adalah untuk N. N sama dengan pengkali yang bahagian pengangka. Sini N, tapi sini 2. Berapa bahagi berapa akan dapat 2? 4 bahagi berapa dapat 2? Kita dapat 4/2. Kalau kita nak bagi samalah dengan sebelah. Okey, so nampak tak? N sama dengan dia punya faktor bahagian pengangka. Sama juga sini N. Ini pun N. So N sama dengan dia punya pengangka. Jadi kita boleh concludekan dekat sini suatu rumus baru, iaitu bila kita nak cari Sn, okey, kita perlu buat N per 2, and then 2, satu ni adalah A tambah, ini adalah N tolak 1, yang ni adalah D. Dan kita cuba, boleh tak kita dapatkan dekat S2? S2 ni kira macam kalau kita buat eksperimen, S2 ni adalah fixed variable kita. Okay, so kita test untuk S2, maksudnya atas ni 2 lah. So 2/2. Okay, tambah 2, kita punya A kita 1, tambah N kita 2 tolak 1, D kita adalah 2. Okay, so kita dapat, cikgu salah tekan ni. Kejap 2/2. Cikgu buat tambah depan ni, patutlah. Okey, so jawapannya adalah 4. Okey, cikgu betul kan? Tadi cikgu tu buat tambah, sepatutnya kalau ikut rumus tak tambah kan? N per 2 yang darab dengan 2A. So, N adalah 2 darab per 2 darabkan dengan 2A tambah N tolak 1 darabkan dengan D. D adalah 2. So, jawapan dia 4. So, kena dengan kita punya fixed variable. Makanya, ini adalah kita punya rumus yang terhasil, iaitu rumus untuk N sebutan pertama, Sn. So kita dah try dekat S1 pula, mana ada S1. Kita dah try dekat S2, kita dah prove dengan S3, S4 dan S5. So ini adalah kita punya rumus general, okey, rumus ARM untuk Sn, N sebutan pertama. Okey. Jadi ini adalah satu kaedah alternatif selain daripada didaksi segi 4 yang ditunjukkan dalam buku teks. Okey, jadi lepas terbitkan rumus, kita akan belajar cara nak pakai rumus tu pula. Okey. Jadi kita akan tengok beberapa latihan dalam latih diri 5.3. Ini awak boleh refer buku teks di kata 4 KSSM muka surat 136. So kita mula terus dengan soalan 2D. Okey, soalan 2D. Hitung nilai N suatu janjang aritmetik. Nilai N. Nilai N maksudnya dia nak tahu N yang keberapa, sebutan yang keberapa. Suatu janjang aritmetik dengan, and then dia bagi sebutan pertama negatif 15. Okey, ini kita highlightkan. Ini info-info penting. And then beza sepunya negatif 3. Hasil tambah N sebutan pertama, maksudnya dia punya Sn. Okey, hasil tambah N sebutan pertama adalah negatif 103. Jadi kita akan keluarkan semua maklumat yang kita ada. Okey, dia nak suruh kita cari N. Dia tak bagi tahu pun N yang keberapa, tapi dia bagi clue hasil tambah N sebutan pertama adalah negatif 1023. Jadi dekat sini kita akan pakai Sn.
Okey, kita akan pakai rumus SN, iaitu rumus untuk hasil tambah N sebutan pertama yang kita reduce tadi kan. Okey, so kita keluarkan dulu maklumat. Sebutan pertama adalah negatif 15. Maksudnya A kita negatif 15. And then beza sepunya negatif 3. Beza sepunya negatif 3. Hasil tambah N sebutan pertama negatif 1023. Jadi SN, kita tak tahu N, okey, adalah negatif 1023. Jadi rumus ini kita boleh kembangkan lagi. Okey, kita tulis mula SN sama dengan negatif 1023. Rumus SN adalah N per 2 2A tambah N tolak 1D. Yang ni kita dah buat tadi, kita dah reduce tadi. Okey, sama dengan negatif 1023. Jadi kita masukkan maklumat yang kita ada. Okey, masukkan. Tapi kena careful sebab A kita negatif, D kita pun negatif. So bila ada negatif ni, make sure kita kurungkan dia. Okey, N kita tak tahu, so kita remain N per 2. And then A kita adalah negatif 15. So 2 dalam kurungan negatif 15. Okey, tambah N pun kita tak tahu. So N tolak 1. D kita adalah negatif 3. Okey, sama dengan negatif 1023. Okey, jadi kita nak selesaikan. Step yang pertama adalah 2 ni, sebab dia N per 2. N per 2 darab dengan semua. Jadi 2 ni terus aja darabkan dengan sebelah kanan. Maksudnya kita alihkan 2 ni pergi ke kanan. So kita akan darabkan dengan sebelah kanan 2 ni sekarang. Okey, sekarang akan tinggal N. Jadi kita darabkan 2 nanti. Kita akan tinggal N saja di sebelah kiri. 2 darab negatif 15, kita dapat negatif 30. Okey, tambah. Yang ini kita kena kembangkan. Negatif 3 darab N, negatif 3 darab negatif 1. Negatif 3 darab N, kita dapat negatif 3N. Jangan lupa kurung. Okey, negatif 1 darabkan dengan negatif 3. Okey, ini kita tak boleh buat kurungan kat sini sebab dia masih lagi dalam satu geng. Okey, so negatif 3 darabkan dengan negatif 1, kita akan dapat positif 3. Baru kita tutup sebab kita kembangkan kan. Kita kembangkan, jadi negatif 3N tambah 3 ni dia masih lagi dalam satu kurungan yang sama. Okey, tutup kurungan besar. Sama dengan yang ni tadi kita kata kita darab dengan 2. So negatif 1023 darab 2, kita dapat negatif 2046. Negatif 2046. Okey, so kita selesaikan apa yang boleh selesaikan kat dalam ni. Kalau kita perhatikan, bila kita buka semua kurungan, kita tinggalkan kurungan yang besar je, kita akan dapat negatif 30 tolak. Okey, sebab tambah jumpa dengan tolak kat dalam ni, dia akan jadi tolak. So negatif 30 tolak 3N tambah jumpa tambah, masa kita tambah lah, tambah 3 sama dengan negatif 2046. Okey, yang ni nampak tak, negatif 30 dengan 3 ni kita boleh selesaikan sebab sama-sama nombor bulat. Untuk N ni kita biarkan dulu. Okey, so kita akan dapat N dalam kurungan negatif 3N. Negatif 30 dengan 3 kita dapat negatif 27. Okey, negatif 30 tambah 3 dapat negatif 27 sama dengan negatif 2046. Okey, dan kita kembangkan. N darab negatif 3N, N darab negatif 27. N darab negatif 3N, kita akan dapat negatif 3N kuasa 2. N darab negatif 27 dapat negatif 27N sama dengan negatif 2046. Kalau awak perhatikan kat sini, kita punya nilai kuasa paling tinggi adalah 2. Bila 2 maksudnya kita boleh buat sifar EQN. Ini adalah persamaan kuadratik. Jadi memandangkan kuasanya adalah 2, jadi kita nakkan sebutan yang ada kuasa 2 ni semuanya bernilai positif. So apa yang boleh kita buat, bawa semua ni pergi ke kanan. Bila nak pakai EQN, dia kena sama dengan sifar kan. Salah satu bahagian kiri atau kanan kena sama dengan sifar. So kita bawa yang kedua-dua ni, bawa pergi ke kanan. Bila kita bawa ke kanan, okay, belah kiri akan tinggal sifar, dan belah kanan akan dapat 3N kuasa 2 tambah 27N tolak 2046. Okey, lepas tu awak kena make sure EQN awak. Okey, awak kena make sure EQN awak, persamaan kuadratik awak dalam bentuk termudah. Okey, awak kena tukarkan dia dalam bentuk termudah, terringkas.
Sebab nanti awak akan dapat 1 markah dekat situ. Tak tukar pun tak apa, boleh terus EQN, tak ada masalah, tapi lost 1 markah lah. Okey, so kita kena tukarkan dia dalam bentuk termudah. Kita tengok sini 3, 27, dua-duanya ada dalam sifir 3. Okey, 3 darab 1 dapat 3, 3 darab 9 dapat 27. Kita cek untuk 2046 ada tak dalam sifir 3. Bahagi 3 kita dapat 682. Jadi kita boleh mudahkan kita punya persamaan kuadratik ni dengan cara bahagi semuanya dengan 3. So cikgu susun dia ada duduk belah kiri, tak ada masalah pun. Sebab ni sifar, so bila kita swap kiri kanan dia tak akan mengganggu apa-apa. So di sini bila kita bahagikan dengan 3, okey, yang 3n kuasa 2 ni akan jadi n kuasa 2 tambah 9n tolak 682 sama dengan sifar. Okey, dah ringkaskan, barulah kita buat EQN. Okey, kita buat EQN. N kuasa 2 maksudnya ni nilai A, so 1. Nilai B 9, nilai C negatif 682. So kita dapat, walaupun dekat dalam EQN awak buat X, tapi sebab awak punya pemboleh ubah dalam soalan adalah N, so awak mesti tulis N sama dengan, bukan X sama dengan. Okey, kalau tidak awak lost markah terus, tak ada markah untuk jawapan akhir. So mesti sama pemboleh ubah. Kalkulator tak akan pernah baca N, M, O, P, Q, tak ada. Kalkulator sentiasa X sahaja. Okey, so N1 adalah 22, N2 adalah negatif 31. So N2 sama dengan negatif 31. Okey, apa lagi satu tips dia untuk dapatkan lebih markah? Okey, awak mesti buat dalam kurungan N minus N minus. Okey, seolah-olah awak buat dia punya proses pemfaktoran. Okey, untuk persamaan kuadratik. Jadi N minus, tengok sini positif, so terus tulis 22. And then N minus lagi 1, sini negatif, jadi di sini akan jadi tambah 31. Okey, barulah selesai. Kemudian barulah awak tentukan N mana yang awak akan terima sebagai nilai N untuk menjawab soalan. N1 atau N2. Awak tengok sini nilai N adalah bilangan sebutan dalam jancang. Okey, sebutan yang keberapa. So kita tak pernah lagi lah ada sebutan yang negatif. Maksudnya sebutan negatif 31, T negatif 31 tak pernah ada. Okey, yang ada adalah T yang negatif, T1, T2, T3. Jadi yang kita boleh terima sebagai jawapan adalah N1 sama dengan 22. So awak pun buatlah kesimpulannya, N sama dengan 22. N sentiasa positif sebab N adalah bilangan sebutan. Bilangan sebutan sentiasa positif. Okey, so jawapan untuk 2D adalah N sama dengan 22. Okey, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu soalan 2E. Hitung hasil tambah 200 sebutan selepas 50 sebutan pertama. Nampak trik dia dekat sini? Dia nak hasil tambah. Okey, fine. Kita pakai rumus SN. Tapi hasil tambah itu adalah hasil tambah 200 sebutan selepas 50 sebutan pertama. Apa maksudnya dekat sini? Okey, apa maksud dia? Awak ada T1 sampai berderet lah ni sebab 200 kan. Okey, so awak ada T1 sampai T50 contohnya. Ini adalah sebutan yang daripada T1 sampai T50. Okey, dia nak hasil tambah start daripada T51. Okey, sampai apa lagi? 200 sebutan lepas tu. So sampai T berapa? 200 lagi. Ini dah 50, tambah lagi 200. So sini T250. Okey, faham tak? Awak ada T1 hingga T50. Okey, 50 sebutan pertama. Soalan nak hasil tambah 200 sebutan selepas 50 sebutan pertama. Jadi dia nak hasil tambah daripada T51 hingga T250. Kenapa di sini 250? Sebab ini sebutan yang ke-50. Tambah 200 lagi sebutan, kita akan dapat sebutan yang ke-250. Itu sebab dia. Okey? Dan kita baca lagi soalan.
hasil tambah N sebutan pertama ialah Sn sama dengan N per 2 N tambah 1. Jadi dia bagi kita satu rumus baru. Ini bukanlah rumus bukan general rumus untuk Sn. Sebab kita tahu general rumus adalah yang kita dah bincang tadi ni. Okay, Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Ini adalah rumus Sn yang general, yang kita boleh pakai bila-bila masa. Tapi sekarang dia bagi kita satu rumus yang baru. Rumus yang dibagi ni adalah rumus yang khusus untuk jancang aritmetik ni. Okay, rumus yang khas untuk jancang aritmetik ni. So, kita mesti pakai rumus ni. Masalahnya macam mana? Dekat situlah pentingnya untuk awak memahami kaedah mentafsirkan maklumat dalam soalan. Tadi kita dah tuliskan. Okey, kita dah buat gambar rajah macam ni. Cikgu harap awak dah faham lah. Okey, jadi macam mana kita nak kira sekarang hasil tambah itu? Okey, kita boleh develop macam ni. Kita buat hasil tambah sebab kita tahu Sn ini adalah hasil tambah N sebutan pertama. Sebutan pertama maksudnya dia akan start daripada T1 hingga ke hujung. Dia tak akan start daripada tengah. Sebab dia nak sebutan pertama. Jadi dia akan start daripada T1. Ingat selalu dalam kepala awak Sn bermula dengan T1. Jadi macam mana kita nak manipulate Sn itu untuk dapatkan hasil tambah 200 sebutan selepas 50 sebutan pertama. Jadi kita akan buat S250. Maksudnya hasil tambah daripada T1 sampai T250. Tersedak je. Tolakkan dengan hasil tambah daripada T1 hingga T50 iaitu S50. Okey, hasil tambah daripada T1 sampai T250 iaitu S250. Okey, tolakkan dengan hasil tambah 50 sebutan yang pertama iaitu S50. Dan awak dapatlah baki ni yang awak nak cari. Okey, ini yang awak nak cari. Jadi awak tambahkan semua, tolak dengan hasil tambah 50 yang pertama. Kenapa kena buat macam tu? Sebab Sn sentiasa bermula daripada T1. Hasil tambah dari T1. So, awak nak manipulate, awak perlu buat macam ni. Kalau awak nak hasil tambah yang start daripada tengah-tengah. Okey, so, kita dah dapat. Jadi, kita just pakai terus rumus. Okey, S250 maksudnya N kita adalah 25 sifar. So, 25 sifar, kita buat dalam kurungan kita buat dalam kurungan sebab dia adalah untuk S250. So, 25 sifar per 2 dan darabkan dengan N tambah 1. N 25 sifar tambah 1. Tutup kurungan besar. Okey, ini adalah untuk 25 sifar. 250. Okey, tolak untuk S50 pula. Okey, satu kurungan besar N50 per 2. Okey, kurungan 50 tambah 1. Okey, dah siap kalkulator. Kita terus tekan kalkulator, don't worry. So, kita buat satu-satu. Buat yang ni dulu, kemudian baru yang ni. Okey. So, kita masuk 250 per 2. Jangan lupa fraction pecahan mesti kurung. Okey, and then darabkan dengan 250 tambah 1. Kita dapat 31375. Tolak. Okey, kita buat yang ni pula. Okey, kita buat yang ini pula. Dalam kurungan 50 per 2. Tutup kurungan. Dalam kurungan 50 tambah 1. So, kita dapat 1,275. Kemudian selesaikan macam biasa. Just tolak 31,375. Tolak 1,275. Dapat 30,100. Selesai. Senang kan soalan ni? Senang dari segi jalan kerja. Mentafsir soalan itu mungkin agak tricky. Jadi jawapan yang terakhir adalah 3 sifar 1 sifar-sifar ataupun 30,100. Okey, ini adalah jawapan yang terakhir. Soalan yang seterusnya adalah soalan yang lebih kurang bentuk seperti penyelesaian masalah sebab ayatnya panjang dan ada gambar rajah kan. Okey, so soalan nombor 3 dia cakap apa? Rajah di sebelah menunjukkan corak yang dilukis pada sartah kates. Okay, so ini adalah sartah kates. Cikgu dah salin bulat-bulat sama macam buku teks. Okay, garis terakhir pada sartah itu adalah selari dengan paksi Y. Apa maksudnya selari dengan paksi Y? Apa maksud perkataan selari?
selari ni maksudnya dua garisan tu bila kita letak bersebelahan dia tidak akan bertembung. Itu maksudnya garis yang selari. Jadi bila dia kata garis yang terakhir adalah selari dengan paksi Y, maksudnya garis yang terakhir mesti begini. Mesti begini mesti straight dengan paksi Y. Ini adalah paksi Y. Okey, garis yang terakhir adalah selari dengan paksi Y. Kenapa dia bagi clue macam ni? Sebab awak tengok, bila kita nak bina janjang aritmetik, kita kena tahu dia punya trend, kita kena tahu dia punya pola. Okey, pertambahan dia macam mana untuk kita susun suatu jujukan nombor supaya nanti senang kita nak kesan dia punya A, senang kita nak dapatkan dia punya D, kan? Okey, dan dia kata garis terakhir tu lalu X sama dengan negatif 10. So kita perhatikan dekat gambar rajah, kita punya gambar rajah ni, okey. Ini adalah garis yang selari dengan paksi Y. In fact, dia berada di paksi Y itu sendiri. Ini adalah X, sifar. Kemudian top, berarti apa sini? Ini pun selari dengan paksi Y, X negatif 1. Kita pusing lagi. Ini pun selari dengan paksi Y. Ini adalah X negatif 2. Sambung. Okey, kita bina satu lagi yang selari dengan paksi Y untuk matikan benda ni, biar dia nampak balance. Okey, yang ni pun selari dengan paksi Y. Okey, ini adalah selari dengan paksi Y dan dia lalu pada X sama dengan negatif 3. Okey. Jadi kita dah boleh nampak dah jujukan nombor dia. Dia bermula dengan garisan yang selari dengan paksi Y. Kenapa Cik kata dia mula dengan garisan yang selari dengan paksi Y? Sebab dia berakhir pun dengan paksi Y. Okey, sebab kita bila tak bina jujukan nombor, kita kena cari yang nampak trend tau. Macam ni Cik nak kata yang akan nampak dia punya pola dia. Contoh kan, bila ini adalah garisan terakhir, contoh lah, ini adalah X negatif 10, let's say. Okey, ini adalah garisan yang terakhir. So bila ni garisan terakhir, daripada sini pergi sini, pergi sini, pergi sini, itu adalah satu sebutan yang terakhir. Kemudian start balik dengan garisan ni, garisan yang selari yang paksi Y. Pergi sini, dia berakhir dekat sini. Itu pun satu sebutan yang kemudian, yang seterusnya. Kemudian sambunglah. Lepas sini satu, bawa pergi sini, sampai sini. Dapat lagi satu circle ataupun satu sebutan. Jadi kita cuba susun, kita tengok adakah kita punya deduction ni betul ataupun tidak. Okey. Jadi kita akan cuba susun. Kita akan cuba kira Cikgu ajar awak macam nak kira. Okey, kita tengok garisan yang pertama yang selari ni, kita anggap dia sekarang sebagai A sebab dia start dengan garis selari paksi Y. So kita assume mungkin dia berakhir, dia berakhir dengan satu garisan yang selari dengan paksi Y. Jadi mungkin dia bermula juga dengan satu garisan yang berada pada paksi Y. Jadi kita cuba. Jadi di sini sifar hingga 1 nilainya adalah 1 unit. Jadi 1. Kita nak bina jujukan nombor ya. Okey, jadi untuk sebutan yang seterusnya, dia adalah melibatkan garisan ni. Sini, bawa pergi sini, ni atas ni. Okey. Dia berakhir dengan yang di sini, di paksi Y. Ingat, dia mesti berakhir dengan garisan yang selari dengan paksi Y. Okey, jadi sini panjangnya adalah 1 tambah 0.5. So kita dapat 1.5. Allah, 1.5. Okey, tambah. Kemudian di bawah ini kita tengok unit dia 1 unit, jadi tambah 2. Okey, di garisan lurus ni 1 unit tambah 2 unit tambah 0.5 jadi 2.5. Okey, garisan yang tinggi ni pula 1 unit, 2 unit, 3 unit. So total sebutan yang kedua kita dapat 9. Okey, panjangnya adalah 9 unit. Okey, kita sambung yang seterusnya. Okey, dia dah berakhir dekat sini jadi kita mula daripada sini pula. 1 unit, 2 unit, 3 unit. Apa yang unit-unit ni cikgu? Unit ni adalah dia punya bacaan daripada sifar hingga 1 unit. 1 hingga 2 unit yang kedua. Okey, macam itulah. Maksudnya setiap dia punya senggatan itu kita nilaikan dia sebagai 1 unit. Okey, so 1 unit, 2 unit, 3 unit, 3.5 unit sebab separuh, so 3.5 tambah di bawah 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit tambah. Okey, ni pun sama, 1, 2, 3, 4 separuh, so 4.5. And then naik atas sebab dia mesti berakhir dengan paksi yang selari dengan Y So 1, 2, 3, 4, 5. So tambah 5, kita dapat 17.
Okay, sebenarnya bila kita stop dekat sini pun dah okey. Dah okey sebab kita dah ada 3 sebutan dan kita boleh check sama ada dia punya beza sepunya selari beza sepunya selari. Dia bertani bukan tak selari kan. Kita tengok dia punya beza sama ataupun tidak. Okay, so kita keluarkan A. A kita adalah 1. Okey. Dan kita punya beza sepunya, cuba kita tolakkan T1 tolak T2, kita dapat 8. T3 tolak T2, kita dapat 8 juga. Okey, jadi D kita adalah 8. Okey, sekarang kita nak detect dia punya N. Untuk kita gunakan rumus supaya bila kita tambah nanti, kita dapat dia punya panjang keseluruhan. Dia nak hasil tambah panjang keseluruhan. Sekarang ni yang terakhir dia lalu pada X sama dengan negatif 10. Okey, tengok sini. 1 ni dia lalu pada X sifar. Okey, nampak sini? 9 ni dia lalu pada X negatif 1. 17 ni dia lalu pada X negatif 2. Nampak tak dia punya trend? Sifar, negatif 1, negatif 2. Term yang pertama dia lalu pada X sifar. Term yang kedua dia lalu pada X negatif 1. Term yang ketiga dia lalu pada X negatif 2. Jadi awak boleh agak tak term yang keberapa dia lalu X negatif 10? Mestilah term yang ke 11. Okey, tengok term yang pertama, term 1 dia lalu X sama dengan sifar. Term 2 dia lalu X sama dengan negatif 1. Term 3 okey. Jadi term 3 adalah X negatif 2. Okey, bila kita nampak dia punya trend ini, maksudnya bila kita nak cari X negatif 10, dia adalah di term yang ke 11. So, N kita 11. Kita akan pakai semua maklumat yang kita ada ni untuk mencari S, N. Okay, kita cari hasil tambah untuk S11 sebab kita ada 11 term. Okay, so N per 2. Kita tulis rumus dulu. 2A tambah N tolak 1D. Tulis rumus tak ada markah, tetapi transfer maklumat ke dalam rumus ada satu markah. So, SN adalah S11 sama dengan N adalah 11 per 2. 2A kita adalah 1 tambah N kita 11 tolak 1, D kita 8. Okey, jangan lupa sentiasa kurungkan D untuk menunjukkan proses pendaraban. Jadi kita kurung 11 per 2 sebab dia adalah pecahan. And then buka kurungan 2 darab 1 tambah 11 tolak 1 dalam kurungan 8, tutup double kurungan. So kita dapat 451 unit untuk dia punya panjang keseluruhan. Okey, dah siap. Nampak tak? Satu lagi soalan yang jalan kerjanya cukup ringkas tetapi memerlukan kemahiran awak mentafsir maklumat dengan sangat kritis. Okey? Okey, sekarang kita pergi ke soalan yang terakhir iaitu soalan nombor 4. Sekali lagi, soalan yang nampak bentuknya seperti penyelesaian masalah sebab ayatnya panjang dan ada gambar raja. Okey, kita pergi ke soalan nombor 4. Apa dia kata? Raja di sebelah menunjukkan pagar yang diperbuat daripada kepingan kayu. Okey, pagar cikgu exactly tak sama ya. Dia punya cantik dia macam dalam buku teks. Sebab cikgu tak boleh nak warna. Okey, so cikgu just label. InsyaAllah lah sama lah macam dalam buku teks awak. Ada satu dia mula dengan satu pagar biru, kemudian 3 pagar kelabu, ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pagar biru. Macam itulah dia punya trend. Okey, pagar itu dicat dengan warna biru dan kelabu secara berselang-seri. Jadi kita tahu lepas biru ni akan ada kelabu. Okey, seperti ditunjukkan dalam rajah. Sebenarnya dalam gambar rajah sebenarnya dalam buku teks awak pagar je panjang lagi sikit ya. Tapi cikgu gunakan untuk T3 saja, sampai T3 saja. Okey, bilangan kepingan kayu yang berwarna sama bertambah dengan kadar yang ditunjukkan seperti dalam rajah. Okey, maksudnya warna kelabu ni dengan warna birunya pertambahannya sama. Okey, jika terdapat hanya 200 keping kayu, dia mention sudah. Okey, maklumat dia hanya ada 200 keping kayu sahaja. Jadi soalan kita ini akan ada dia punya limit, dia punya had, iaitu 200. Okey, cari bilangan kepingan kayu berwarna sama dan lengkap yang dapat dibentuk. Maksudnya dia macam ni tau soalan ni. Dia tanya,
S yang keberapa, bila awak tambah semua, akan dapat sekurang-kurangnya ataupun sama dengan 200. Tak boleh lebih sebab dia hanya ada 200 saja. So dia nak tahu ada berapa kepingan kayu. Kalau macam sini kita panggil dia sebagai satu panel. Jadi satu panel sebab dia satu warna kan. And di panel yang kedua, ini panel yang ketiga. And then warna kelabu yang seterusnya, panel yang keempat, panel yang kelima dan yang seterusnya. Jadi berapa panel totally kita boleh buat dengan mengikutkan trend yang kita dah bina ini, supaya bila kita tambah nanti, kayu yang kita pakai hanyalah 200 sahaja paling banyak. Okey, so kita nak selesaikan yang itu. Jadi apa yang kita nak cari adalah kita nak tahu SN berapa. Bila kita tambahkan nanti, okey, N yang keberapa, kita akan dapat mestilah kurang ataupun sama dengan 200. Okey, sama ada bila kita tambah kayu yang kita susun tu, setiap panel tu kita akan dapat 200 keping ataupun kurang lah, ikut padanan dia. Okey, jadi SN sama dengan 200. Jadi kita tengok jujukan yang terbina ni dulu untuk kita kenal pasti A dan juga D. So kita pakai SN, betul? Okey, jadi kita nak cari A dan juga D. A kita berapa? Yang pertama, panel pertama cuma guna satu keping kayu saja. Jadi dia adalah nilai sebutan yang pertama. Untuk D, macam mana D? Kita tengok, ini kita pakai 3. Okey, ini kita pakai 1. Okey, yang ni kita pakai 5. Okey, nampak tak macam jujukan nombor kan? Sama lah macam contoh cikgu tadi. Okey, so 3 tolak 1 dapat 2. 5 tolak 3 kita dapat 2. Jadi D kita beza sepunya adalah 2. Masukkan kedua-dua ini dalam SN. Rumus SN adalah N per 2 dalam kurungan 2A tambah N tolak 1D. Okey, kurang ataupun sama dengan 200. Okey, N per 2. N tak tahu. 2 cikgu dah kata tadi asingkan terus buat pergi kanan. Jadi sini kita akan darab dengan 2 kejap lagi. Okey, tulis catat supaya tak lupa. Jadi yang di sini akan tinggal N saja. 2A kita adalah 1 tambah N kita tak tahu tolak 1, D kita adalah 2 kurung. Okey, tutup kurungan. Kurang sama dengan 200 darab 2 kita dapat 400. Okey, so kita kembangkan yang kat dalam. N darabkan dengan 2 darab 1 dapat 2. N darab 2 negatif 1 pun darab 2. So tambah, sini kita ada 2N tolak 2. Negatif 1 darab 2 kita dapat negatif 2 ya. Okey, so tutup kurungan. Kurang sama dengan 400. Okey, next. Kita selesaikan yang kat dalam. N. Dan sini 2 tambah 2N tolak 2. Kurang sama dengan 400. Di dalamnya ada dua nombor bulat, iaitu N dengan negatif 2 dengan negatif 2N pula. Sedap aja cikgu sebut ya. 2 tolak 2 jadi boleh mati, dapat sifar. So dia hanya akan tinggal N dengan 2N sahaja. Kurang ataupun sama dengan 400. Okey, N dengan 2N. N darab 2N kita dapat 2N kuasa 2 kurang sama dengan 400. Tak habis lagi ni. 2 bawa pergi kanan sebab kita nak tinggalkan N sahaja. So 2 bawa pergi kanan, 400 bagi 2 kita dapat 200. Okey. So N kuasa 2. Kuasa 2 akan menyebabkan 200 ini menjadi punca kuasa 200. Plus minus jangan lupa sebab bila kuasa 2 maksudnya kita punya square root akan ada plus minus. Okey, ambil kalkulator. Square root 200 adalah 14.14. So N kita sama dengan kurang ataupun sama dengan plus minus 14.14. Okey, 14.14. Jadi kita nak ambil 14 sahaja ke ataupun kita nak naikkan jadi 15? Itu kita kena cuba. Okey, kita kena cuba. Jadi kalau dalam kes ini plus minus kita akan ambil plus. Sebab N sentiasa positif. N adalah bilangan sebutan. Cuma masalahnya sama ada kita nak naikkan dia jadi 15 ataupun kita nak kekalkan dia sebagai 14. Sebab N adalah nombor bulat. Okey, bilangan sebutan mesti nombor bulat. So kita cuba. Kita cuba sekiranya N adalah 14. Okey, kita cuba masukkan semula dalam SN. Kita masukkan semula dalam rumus SN. Kita nak tengok bila kita tambah untuk 14 panel,
match ataupun tidak dengan 200. Okey, so kita masukkan semula dalam rumus. Okey, jadi N kita sekarang ni adalah 14. So S14 sama dengan 14 per 2 dalam kurungan 2A kita adalah 1 tambah N kita 14 tolak 1, D kita adalah 2 dalam kurungan. Okey. Okay, jadi yang ni boleh terus tekan kalkulator. So 14 per 2 and then 2 darab 1 tambah dalam kurungan 14 tolak 1 darab 2. Okay, so kita dapat 196. Maksudnya pada panel yang ke-14, hasil tambah daripada panel 1 sampai panel 14, kita pakai 196 batang kayu. Okey, kita pakai yang tu. Jadi cari bilangan kepingan kayu berwarna sama dan lengkap yang dapat dibentuk. Okey, ada dapat berapa? Kita dapat bentuk N kita 14. Okey, so kita dapat bentuk T14. So kita catat kat sini. Okey, kita boleh bentuk N sama dengan 14. Jadi kita buat dalam kurungan, kita dapat 14 panel. Okey, lepas tu soalan yang seterusnya kat bawah tu, dia suruh awak cari kepingan kayu yang tinggal jika ada. Okey, dan dia suruh cari kepingan kayu yang tinggal. Kepingan kayu yang tinggal, kalau awak perhatikan, dengan menggunakan 14 panel tu tadi, bila kita bina 14 panel, kita pakai 156 batang kayu. Jadi kita ada 200 keping. Jadi berapa yang tinggal? 200 tolak 196. Kita dapat 4 batang kayu yang tinggal. Dapat baki lagi 4 batang kayu. Okey, siap untuk soalan A. Okey, siap untuk soalan A. Okey, soalan yang terakhir adalah soalan B. Untuk soalan nombor 4, nyatakan warna kayu terakhir dan seterusnya. Hitung bilangan kepingan kayu bagi warna itu yang digunakan. Okey, so tadi kita dah dapat T14, iaitu kita punya panel maksimum yang paling hujung adalah panel yang ke-14. Okey, so dia nak warna kayu terakhir. Warna kayu terakhir. Yang ini kita boleh tengok dia punya trend tau. Okey, untuk kita agak apa warna kayu yang terakhir. Okey, kalau tengok trend kat sini, dia mula dengan T1 sebagai warna biru, T2 warna kelabu, T3 warna biru. So nampak tak? Bila dia adalah sebutan yang ganjil, warnanya biru. Bila sebutan yang genap, warnanya kelabu. Jadi warna kayu terakhir, panel kita yang terakhir adalah panel yang ke-14, iaitu panel untuk sebutan yang nombornya genap. Bila genap maksudnya panel dia nanti warna kelabu. So kita dah dapat conclusion kat situ. Jadi warna kayu terakhir adalah warna kelabu. Okey, warna kayu terakhir kita adalah kelabu. Okey, settle. Hitung bilangan kepingan kayu bagi warna itu yang digunakan. Okey, so ni simple je lah. Dia suruh awak cari T14, iaitu panel yang ke-14, berapa dia punya kayu yang kita pakai. So kita pakai rumus Tn, iaitu Tn sama dengan N tambah N pula A tambah N tolak 1 D. Okey, so A kita tadi adalah 1 tambah N kita 14 tolak 1 D kita 2. Okey, so panel yang ke-14, berapa kayu kita pakai? Tambah 14 tolak 1 darab 2. So kita pakai 27 keping kayu. So inilah jawapan kita yang terakhir, iaitu 27 keping kayu untuk panel yang ke-14. Okey, so selesai sudah kita punya ulang kaji hari ini. Kita punya PDPC online. Okay, so sorry untuk semua inconvenience yang ada dekat dalam video ni. Okay, sebab video ni dia recording dekat rumah, so ada suara anak, ada suara motor, ada macam-macam suara. Okay, so kalau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan
button subscribe, jangan lupa like dan jangan lupa share video ini supaya lebih ramai lagi kawan-kawan awak yang akan dapat manfaat. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.